sesebuah kekeluargaan dengan komunikasi. Mengapa pentingnya komunikasi dalam sesebuah kekeluargaan? Adik, tolong angkat phone kakak. Abang Johan call tu. Hello, Abang Johan. Danish, Abang Afan ni. Abang Afan! Abang Afan telefon. Please, bagi kakak cakap dengan Abang Afan. Tapi Adin nak cakap dengan Abang Afan dulu. Abang Afan kat mana? Dia nak datang ambil Danish. Danish, bagi abang cakap dengan Kak Fira sekejap boleh? Abang Afan nak cakap dengan kakak. Fira. Abang ni Fira. Fira dekat mana? Fira sihat ke? Abang risaukan isteri abang. Abang risaukan anak kita, sayang. Abang tak boleh hidup seorang macam ni, sayang. Abang minta maaf kalau abang ada buat salah dengan Fira. Fira balik je. Abang takkan benarkan apa-apa kan Fira. Fira balik je, sayang. Abang tunggu Fira. Please. Fira sayang abang kan? Daripada paparan video sebentar tadi menjelaskan masalah yang terjadi di antara pasangan. Masalah komunikasi dapat mendorong kepada penceraian dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Komunikasi merupakan unsur yang dapat melahirkan kekeluargaan yang harmoni. Baiklah, untuk mengetahui dengan lebih lanjut, saya teruskan dengan pembentangan daripada kumpulan 2. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Masalah komunikasi mendorong kepada penceraian. Falsafah dan isu semasa seksyen 4. Kumpulan 2. Ahli kumpulan 2 terdiri daripada 9 orang ahli yang diketuai oleh Muhammad Aiman bin Nordin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga merupakan satu institusi sosial yang penting dalam masyarakat, di mana keluarga yang sejahtera akan menyumbang kepada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhannya. Namun demikian, dengan kepesatan arus globalisasi, cabaran terhadap keluarga semakin kritikal dan menuntut ibu bapa memainkan peranan yang paling efektif, khususnya dalam hubungan dengan anak-anak agar kesejahteraan keluarga dapat dikekalkan seiring dengan perkembangan tersebut. Komunikasi dalam institusi keluarga yang berkesan dapat membentuk sebuah keluarga yang cemerlang dan berfungsi. Hal ini kerana komunikasi berkesan merupakan asas kepada kecemerlangan dalam kehidupan berkeluarga. Terdapat beberapa pasangan yang sudah berumah tangga dan berkeluarga yang mempunyai masalah dari segi memperoleh kualiti masa bersama keluarga serta kualiti kehidupan berkeluarga. Perkara ini disebabkan terdapat ibu bapa yang terpaksa memberi keutamaan terhadap kerjayanya serta pengajaran terhadap cita-cita. Oleh itu, ia merupakan cabaran bagi ibu bapa tersebut untuk merancang kualiti masa bersama bagi menghidupkan komunikasi yang berkesan dalam sebuah keluarga tersebut. Perkahwinan adalah penyatuan dua orang menjadi sebuah ikatan yang sah. Dalam sesebuah perkahwinan, terdapat komitmen dan tujuan untuk membina rumah tangga adalah untuk meneruskan keturunan. Dalam institusi keluarga, komunikasi merupakan kunci untuk sesebuah keluarga menjadi keluarga yang harmoni. Jika sesebuah keluarga kurang berkomunikasi antara satu sama lain, ia boleh mendorong ke arah penceraian. Tanpa komunikasi, kita akan mudah mengalami perselisihan faham antara satu sama lain dan akan menyebabkan kita bermasam muka antara satu sama lain. Bahkan, tanpa komunikasi, kemesraan hubungan juga semakin lama akan menjadi hambar. Lelaki dan wanita adalah tidak sama dalam berinteraksi dan reaksi terhadap sesuatu. Masalah dalam berkomunikasi adalah salah satu asbab dalam berlakunya perceraian. Justru itu, setiap pasangan perlulah memainkan peranan masing-masing untuk sentiasa menjadikan komunikasi antara mereka berkesan.
pernyataan masalah bagi masalah komunikasi yang mendorong masalah perceraian di dalam rumah tangga ialah yang pertama, gaya komunikasi dan penyesuaian hidup dalam fasa awal perkahwinan adalah faktor penting dalam mempengaruhi kualiti dan kepuasan perkahwinan seseorang. Transisi dalam perkahwinan pula merupakan pengalaman lumrah yang akan dialami oleh setiap pasangan. Kemahiran menenangi konflik adalah sebahagian daripada komunikasi efektif yang perlu dikuasai oleh pasangan berkahwin. Yang keempat ialah keluarga yang mengamalkan komunikasi orientasi perbualan, lebih bersikap terbuka dengan anak-anak dan lebih kerap berkomunikasi antara satu sama lain. Yang akhir sekali ialah pasangan tidak sependapat antara satu sama lain. Objektif. Yang pertama, menerangkan tentang hal-hal penceraian sesebuah keluarga dalam negara ini. Yang kedua, mengenal pasti punca dan kesan penceraian ke atas keluarga. Dan terakhir sekali, menghubungkaitkan tentang komunikasi dalam institusi keluarga dengan isu penceraian. Membentangkan tentang objektif-objektif dalam isu masalah komunikasi mendorong kepada penceraian. Objektif yang pertama ialah menerangkan tentang hal-hal penceraian sesebuah keluarga dalam negara ini. Setiap yang berlaku pastinya berhikmah. Penceraian diibaratkan mimpi ngeri bagi mereka yang sudah mendirikan rumah tangga. Namun begitu, ia hendaklah dipandang dari sudut yang positif. Semua pasangan tidak ingin berkahwin dengan matlamat untuk menamatkan hubungan mereka dengan bercerai. Kebahagiaan adalah hak semua orang yang perlu dicari meski sudah berbeza haluan. Bermuhasabah adalah perkara rasional dalam mencari hikmah tentang perkara yang berlaku dalam hidup. Sikap profesional dan matang perlu wujud untuk menguruskan anak-anak agar mereka membesar dalam suasana yang positif selain tidak dibesarkan dalam acuan yang penuh dendam dan kebencian. Objektif kedua ialah mengenal pasti punca dan kesan perceraian ke atas keluarga. Perselisihan dan ketidakkesefahaman yang selalu berlaku di antara suami dan isteri menjadi salah satu sebab berlakunya pertengkaran dan pergaduhan. Jika keadaan ini sudah tidak dapat dikawal, keputusan untuk menjatuhkan talak adalah tindakan yang diambil bagi memberi ketenangan dan kedamaian hati bagi kedua-dua belah pihak, suami dan isteri. Kesan perceraian ke atas keluarga ialah psikologi. Kesan psikologi ini merangkumi perasaan tertekan dan perasaan marah dengan apa yang berlaku. Selain itu, kepercayaan ibu bapa menyebabkan kehilangan kasih sayang daripada ibu atau bapa mereka dan tidak faham masalah yang timbul kepada ibu bapa mereka selepas perceraian berlaku. Seterusnya, objektif ketiga ialah menghubungkaitkan tentang komunikasi dalam institusi keluarga dengan isu perceraian. Komunikasi berfungsi sebagai satu kaedah dalam mewujud dan medium dalam keakraban hubungan keluarga. Namun begitu, jika sesebuah keluarga mempunyai masalah komunikasi, ia boleh menjurus ke arah perceraian. Antara masalah komunikasi yang berlaku dalam institusi keluarga ialah sikap suka bertindak dengan melulu, menuduh atau tanggapan yang salah terhadap ahli keluarga. Hal ini menyebabkan komunikasi dua hala antara ahli keluarga terjejas. Setiap suami dan isteri perlu tahu bagaimana adabnya melayan pasangan, iaitu dengan menggunakan cara dan adab yang telah digariskan dalam Islam, seperti memberi salam, sopan dan hormat. Sebagai ibu bapa, mereka adalah contoh kepada anak-anak dan tingkah laku mereka mudah menjadi perhatian dan ikutan anak-anak. Sekian, terima kasih. Kepentingan kajian. Kepentingan kajian adalah amat penting untuk menerangkan bahawa kelemahan sosioekonomi memberi impak signifikan ke atas dinamik perkahwinan dan keibubapaan. Yang kedua ialah sebagai pemangkin kepada kualiti modal insan yang dihasilkan. Yang ketiga ialah membolehkan mereka memberikan kasih sayang, perhatian dan pengawasan terhadap anak secara optimum. Okey, yang akhir sekali ialah untuk menghasilkan modal insan yang berkualiti dalam ahli keluarga. Kesimpulannya, unsur yang boleh membantu keluarga agar dapat dibina secara efektif, kreatif dan inovatif adalah aspek komunikasi dalam keluarga yang perlu diutamakan.
Komunikasi dalam sesebuah institusi kekeluargaan amat penting bagi mengelakkan masalah perpecahan dalam rumah tangga. Komunikasi menjadi penghubung yang efektif di antara ahli keluarga untuk menyelesaikan masalah, berbincang tentang pelbagai isu di samping mampu mengeratkan hubungan di antara ahli keluarga. Komunikasi yang berkesan dalam kekeluargaan dapat menggambarkan kemesraan yang terjalin dalam kalangan ahli keluarga. Komunikasi yang tidak efektif akan menyebabkan proses hubungan akan rosak. Oleh itu, ahli keluarga seperti ibu bapa dan ahlinya perlulah memainkan peranan secara kolektif agar menjamin kesejahteraan keluarga. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan 2. Terima kasih.